Hai guys, hari ni aku nak sambung lagi cerita pasal Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan kali ni aku nak ceritakan pula kisah Sultan Muhammad Al-Fatih lawan dengan Dracula. Korang pernah tak dengar pasal Dracula? Dracula ni bukan watak hantu ataupun watak orang yang romantik macam dalam movie-movie tu. Tapi Dracula ni betul-betul wujud dan dia adalah seorang yang sangat-sangat kejam. Jadi aku nak ceritakan dulu background sikit pasal siapa Dracula ni sebenarnya. Dracula ni nama sebenarnya adalah Vlad III ataupun Vlad III. Dia adalah anak kepada seorang raja di sebuah kerajaan yang nama dia Wallachia. Sekarang ni terletak di Romania. Nama ayah dia adalah Dracul. Jadi nama Dracula tu diambil daripada Dracula, anak kepada Dracul. Nak dijadikan cerita, masa Vlad ni kecil, kerajaan ayah dia ditawan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah yang masa tu di bawah pimpinan Sultan Murad II, ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi sebagai syarat perjanjian damai antara dua kerajaan ni, maka Sultan Murad II minta dua orang anak Dracul ni untuk dijadikan Janissary. Janissary ni adalah tentera elit Turki Uthmaniyah. Dalam Janissary ni diorang bukan sahaja diajarkan strategi ketenteraan, strategi pentadbiran, diorang juga diajarkan dengan ilmu-ilmu tentang agama Islam. Jadi dua orang yang dihantar oleh Dracul ni adalah Vlad dan juga adik dia yang nama dia Radu. Jadi diorang pun mulalah duduk di dalam istana Turki Uthmaniyah selama bertahun-tahun. Adik Vlad ni, Radu, sangat-sangat cemerlang dan sangat-sangat sukakan tentang agama Islam, sampaikan akhirnya dia sendiri berjaya menghafal satu Quran dan juga akhirnya dia memeluk agama Islam. Dia juga sangat rapat dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana Radu ni juga menyertai ekspedisi tentera Uthmaniyah menawan Konstantinopel. Berbalik pada cerita pasal Vlad, masa Vlad berumur 16 tahun, ayah dia Dracul meninggal dunia. Jadi kerajaan Turki Uthmaniyah hantar Vlad ni semula ke kerajaan Wallachia untuk dia jadi raja dekat sana. Jadi dekat sini bermulalah satu episod baru dalam hidup Vlad sebagai seorang raja Wallachia. So insiden ni bermula apabila ada satu konvoi daripada kerajaan Turki Uthmaniyah datang ke Wallachia untuk minta tribute ataupun minta upeti untuk dibayar kepada kerajaan Turki Uthmaniyah. Jadi Vlad ni cakap dekat wakil kerajaan Uthmaniyah ni untuk buka topi dia. Jadi wakil daripada kerajaan Turki Uthmaniyah ni sebagai seorang wakil sultan, dia tak boleh buat macam tu sebab itu akan menjatuhkan image sultan tu sendiri. Jadi Vlad ni cakap dekat dia kata kalau kau tak nak buka topi ni, dia akan pakukan topi ni dekat kepala orang tu. Jadi dia betul-betul buat, dia pakukan kepala orang tu dan mayat wakil kerajaan Turki Uthmaniyah tu dihantar balik ke istana Turki Uthmaniyah. Jadi Vlad ni dia dah declare perang, jadi dia tunggu kerajaan Turki Uthmaniyah untuk hantar tentera. Sebelum tu dia dah buat preparation dulu untuk koyakkan mental askar-askar Uthmaniyah ni. Apa yang dia buat, dia pergi attack satu kampung yang berada di tengah-tengah dalam perjalanan nak ke Wallachia. Dia bunuh semua orang kat situ dan dia sula semua orang kat situ. Lepas tu dia pacakkan sepanjang-panjang perjalanan tu, pacak beribu-ribu mayat kat situ. Tak terbayanglah keadaan dia macam mana. Dan selain daripada dia suka sula orang, Vlad ni juga terkenal dengan orang yang suka siat kulit orang hidup-hidup dan juga suka minum darah orang. Sampai Vlad ni sebenarnya watak yang sangat dibenci dalam Eropah. Sebab tu watak nama Dracula tu menggambarkan hantu yang suka menghisap darah orang, seorang yang jahat lah. Okey, jadi disebabkan oleh permainan psikologi yang dimainkan oleh Vlad tadi dan juga ditambah pula dengan Vlad ni dah tahu dah selok-belok peperangan Turki Uthmaniyah. Serangan pertama yang dilancarkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih gagal. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih decide untuk pilih Radu untuk lead tentera untuk lawan dengan abang dia Vlad. Dan akhirnya dalam pertempuran tu Radu menang pertempuran. Vlad lari keluar dan ditangkap pula oleh Raja Hungary dan dia dijadikan tawanan dekat sana, duduk dalam penjara lamalah bertahun-tahun. So sepanjang tahun tu Radu jadi raja dan duduk dekat Wallachia. Tapi kemudiannya Radu meninggal dunia dan dalam masa yang sama pula Vlad ni dah keluar daripada penjara. Jadi dia mula dapatkan sokongan orang-orang balik dan dia mula serang banyak perkampungan orang Islam dan dia mula balik perangai lama dia, sula orang ramai-ramai dan dipacakkan. Jadi masa ni Sultan Muhammad Al-Fatih dah betul-betul bengang dah masa ni. Dia hantar satu tim yang betul-betul besar dan attack Vlad and the gang ni ramai-ramai sampaikan Vlad akhirnya mati dalam pertempuran tersebut. So itu adalah kisah sebenar cerita seorang Dracula yang lawan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. So pengajaran yang korang boleh ambil kat sini, sebenarnya ramai yang tak tahu watak Dracula tu adalah watak jahat yang pernah berlawan dengan satu kerajaan Islam masa tu. Jadi orang kita ramai yang sekarang tak tahu dan dia mengagung-agungkan dan suka sangat watak Dracula tu sendiri. So belajar dulu siapa yang korang suka, choose your idol, baca balik banyak-banyak sejarah. Itu saja untuk kali ni. Bye.